Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Satu lagi berita menggempakan sahabat-sahabat semua apabila Datuk Seri Saifuddin Nasution membalun kau-kau Hadi Awang yang menyesatkan. Katanya Hadi penuh bongkak dan sombong. Oh, ini antara kenyataan panas yang dikeluarkan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kenapa sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Dan seorang bekas ahli parlimen daripada PKR keluar Parti Keadilan Rakyat. Apa sebabnya sahabat semua? Adakah ia berbaloi untuk keluar atau tidak? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda juga. Alright, untuk yang pertamanya, kenyataan Hadi penuh bongkak dan sombong. Itu antara kenyataan terkini daripada respon terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kenapa? So, mari kita lihat sahabat semua dalam kenyataan media yang saya petik daripada Malaysia kini yang menyatakan kenyataan Presiden PAS Hadi Awang yang menegaskan alasan parti itu menolak menubuhkan kerajaan perpaduan bersama PH selepas PRU15 adalah penuh bongkak dan juga sombong. Sudahlah menolak pembentukan kerajaan perpaduan di hadapan Yang di-Pertuan Agong ke-16 seperti pendedahan yang dibuat. Hari ini membuat alasan yang penuh bongkak dan sombong. Itu antara jawapan balas daripada Datuk Seri Saifuddin, iaitu Setiausaha Agung PKR, berkata kenyataan Hadi itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum seseorang. Kenyataan baru Abdul Hadi membuktikan beliau sangat mudah menghukum orang yang berbeza pandangan sebagai zalim dan sekuler. Dan sebelum ini mereka digelar munafik dan kafir. Ini amat dikesali, kata Saifuddin lagi. Dan Presiden PAS dan PAS sekarang menganggap mereka ada kuasa mutlak untuk menghukum orang, kata Saifuddin. Ini pemikiran kawaris yang berbahaya kerana jika kita merujuk sejarah, kumpulan sebegitu boleh bertindak secara ekstrim sehingga membunuh pihak yang tak setuju dengan mereka. Dan pemikiran ekstrim seperti ini wajar ditolak umat Islam termasuk di Malaysia, katanya kepada Malaysia kini. Semalam, Hadi Awang, Abdul Hadi dipetik sebagai berkata, PAS tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan menolak pihak yang dilabelnya sebagai Islam sekuler yang tidak berkuasa. Walaupun tidak memetik sebarang nama atau parti, kenyataan bekas duta khas bertaraf menteri makan gaji buta itu pada zaman Perikatan Nasional mengingatkan banyak pihak kepada peristiwa selepas PRU yang ke-15 pada tahun lalu. Ia menyaksikan tiada satu pun parti dapat menguasai majoriti kursi di Dewan Rakyat dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyarankan agar kerajaan perpaduan dibentuk. Bagaimanapun, Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin menolak cadangan tersebut kerana yakin parti itu memiliki jumlah yang mencukupi untuk menjadi kerajaan. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri berkata sebenarnya PAS sebagai pentadbir boleh dianggap gagal seperti yang disaksikan di negeri yang diperintah oleh parti itu. PAS berkuasa penuh di Terengganu, tiada pembangkang. PAS berpeluang menunjukkan bagaimana model pemerintahan yang boleh PAS amalkan. Yang jelas, katanya, PAS gagal. PAS menutup kegagalan ini dengan cara mengembang politik dan pemikiran kawaris, kata Saifuddin lagi. Tambahnya, Abdul Hadi juga cuba memberi justifikasi kenapa PAS menolak cadangan agung untuk menyertai kerajaan perpaduan yang digagaskan Baginda. Justifikasi Abdul Hadi penuh bongkak dan sombong. Justru saya mengajak Abdul Hadi menginsafi asas perpaduan sesama Muslim ialah mengucap syahadah. Asas perpaduan Muslim dan bukan Muslim pula ialah menjaga kepentingan bersama. Contohnya menjaga keamanan negara, keharmonian dalam kalangan rakyat, memakmurkan ekonomi dan lain-lain. Ini semua adalah kepentingan bersama, kata Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi bagi pandangan saya sahabat semua dan seluruh rakyat Sabah, rakyat Borneo, saya percaya amat bersetuju dengan kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin ini, yang mana apabila tidak setuju, tidak menyokong PAS dianggap sebagai zalim dan sekuler. Yang lebih teruk lagi digelar sebagai munafik dan kafir. Jadi ini antara perkara yang amat membimbangi, apatah lagi rakyat Sabah khususnya menolak ajaran-ajaran yang ekstrim seperti ini. Jadi
Jadi untuk pengetahuan mungkin daripada Bersatu dan PAS, ketahuilah bahwa cita-cita anda untuk menjadi kerajaan tidak akan tercapai kerana pastinya rakyat Sabah akan menolak secara besar-besaran untuk parti PAS dan juga Perikatan Nasional ini. Apa pandangan anda sahabat semua? Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan, anggap ini peletakan jawatan saya, Surendran keluar Parti Keadilan Rakyat. Ya, itu antara kenyataan daripada Surendran. Jadi apa sebenarnya sahabat semua? Atau ini adalah satu alasan untuk keluar daripada Parti PKR semata-mata. Jadi bekas ahli Parlimen Padang Serai N. Surendran meninggalkan PKR dengan mendakwa parti itu tidak lagi mewakili perubahan dan pembaharuan. Itu antara alasan kononnya. Keputusan itu dibuat melalui respon media sosialnya kepada pengarah komunikasi parti, yaitu Fahmi Fazil, yang hari ini mengingatkannya supaya mengamalkan disiplin parti apabila menyatakan rasa tidak puas hati. Katanya Fahmi tak kisahlah disiplin parti, saya pun dah lama tak jadi ahli parti yang aktif. Ini sebenarnya sahabat semua, ini bagi saya ini ada hanya satu alasan, alasan yang sengaja direka, sebenarnya memang niat untuk keluar. Dan sebelum ini dia sendiri mengaku dia adalah ahli yang tidak aktif. Jadi ahli yang tidak aktif, buat apa nak disimpan sahabat-sahabat semua? Kalau dia sudah mau keluar, silakan keluar. Sebab anda bukanlah pejuang sejati. Pejuang sejati adalah turun naik, jatuh bangun parti itu tetap bersama dengan parti. Tapi individu seperti ini, apabila tidak menjadi ahli parlimen, mereka mencari alasan untuk keluar parti dan menembak menyerang parti mereka sendiri. Jadi adakah mereka layak? Pada pandangan saya, eloklah mereka keluar parti, sahabat-sahabat semua. Katanya saya bertanya tentang pembaharuan yang pernah dijanjikan PKR. Tiada jawapan yang baik untuk itu, kata Surendran di platform media sosial X. Jadi tidak ada gunanya menjadi ahli parti yang tidak lagi mewakili perubahan dan pembaharuan. Sebenarnya beliau ini buta kah tidak? Tidak nampakkah satu demi satu reformasi pembaharuan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar sebagai Presiden Parti PKR. Perkara pertama yang menjadi perjuangan Datuk Seri Anwar sejak jadi pembangkang, dijatuh, di penjara, disepak terajang adalah berkaitan dengan tata kelola, untuk menoktakan, untuk membentras gejala rasuah. Tidakkah beliau nampak apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini? Mungkin kerana beliau sudah dibutakan dengan sikap tidak rasional, tidak matang, akhirnya tidak melihat dan tidak mendengar apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini. Banyak lagi sebenarnya, tapi satu perkara yang jelas dan nyata hari ini adalah untuk membentras gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Katanya, anggaplah ini sebagai peletakan jawatan saya, kata Surendran yang berkhidmat sebagai ahli parlimen Padang Serai dari 2013 hingga 2018. Bila tidak ada kuasa jawatan, mulalah meroyan. Jadi ia berlaku selepas bekas naib Presiden PKR itu secara terbuka mengkritik Pakatan Harapan kerana berdiam diri dalam siasatan atas dakwaan menghasut terhadap bekas ahli parlimen Damansara, Tony Phua. Phua disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 berhubung catatan Facebooknya yang mengkritik keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman penjara bekas Perdana Menteri Najib Razak. Siasatan hasutan ke atas Puan, namun harapan DAP kebanyakannya senyap, agak memalukan. Ini tuduhan DAP senyap, katanya Anthony Lok sudah membuat kenyataan, sahabat-sahabat semua. Dan PKR, YB Fahmi juga telah bersuara. Adakah yang dinyatakan ini berdiam? Tidak. Mereka memusingkan segala fakta. Betapa dalamnya kawan-kawan lama saya telah karam, kata itu antara tulisan daripada Surendran ini. Bagi kita, biarlah individu yang tidak aktif pun sebenarnya, tidak memberikan sumbangan kepada parti ini, keluar, tidak ada guna, tidak ada benefit kebaikan berada dalam parti. Yang ada cuma menjadi penghasut dan sebagainya. Jadi keluarlah. Jadi terima kasih sahabat semua. Ini antara apa yang saya kongsikan hari ini. Yang pertamanya, Datuk Seri Saifuddin mengatakan hadi penuh bongkak dan sombong. Saya setuju dengan kenyataan beliau. Dan saya juga setuju kalau kita ingat kenyataan daripada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, katanya PAS adalah parti ajaran sesat. Saya juga setuju dengan perkara itu. Jadi terima kasih. Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa,
Peribahasa mengatakan tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.